Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 Session 1 ingin membentangkan sebuah tajuk, iaitu persepsi mahasiswa UTHM terhadap perkahwinan bawah umur dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Saya Muhammad Syukri bin Aman, AA 211426. Nama saya Muhammad Izzah bin Misri. Nombor matrik saya AA 211591. Saya Muhammad Amar bin Muhammad Asri, bernombor matrik AA 212637. Nama saya Muhammad Hazrin Hakim bin Hazinul. Nombor matrik AA 211500. Nama saya Muhammad Haziq Haikal bin Muhammad Fadizal dan nombor matrik saya AA 212421. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Adin bin Syamsuddin, AA 210808. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syairah binti Umar Asyari. Nombor matrik saya AA 210877. Nama saya Nur Al-Fasya Muhammad Faizal. Nombor matrik AA 211010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batrisya Kristina binti Azamuddin. Nombor matrik AA 211052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Amira binti Syamsuddin, bernombor matrik AA 210900. Pada era globalisasi ini, negara telah pun memanipulasi akal fikiran golongan rakyat marhain terhadap spekulasi perkahwinan bawah umur di Malaysia. Namun, pendapat ini seringkali berbolak-balik ibarat tiada penghujung dan acap kali digubal oleh Akta Undang-Undang Negara. Timbul persoalan di dalam diri kita, siapa yang sepatutnya dituding jari dalam hal ini? Dunia alaf baru ini tidak sama lagi dengan zaman nenek moyang kita dahulu kala, di mana mereka dipaksa untuk berkahwin di awal usia atas beberapa faktor, seperti masalah kewangan ataupun memerlukan seseorang untuk menjaga anak mereka. Akan tetapi, kini segelintir anak remaja telah sebulat suara dengan ibu bapa mereka untuk berkahwin awal. Dari sudut perundangan, terdapat pernyataan yang bertentangan dengan kehendak peruntukan Seksyen 8 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Negeri Kelantan pada tahun 2002 yang memperuntukkan tiada sesuatu perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah enakmen ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 tahun, kecuali jika hakim syariah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu. Hadis telah membuktikan bahawa ibu bapa merupakan insan yang terdekat dengan anak-anak mereka dan segala tingkah laku ibu bapa mencerminkan perilaku anaknya kelak. Kerana anak itu ibarat kain putih dan ibu bapa lah yang akan mencorakkannya menjadi Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini jelas menyatakan bahawa ibu bapa perlu memainkan peranan untuk membimbing anak-anak mereka ke arah yang benar. Isu perkahwinan di bawah umur ini sepatutnya diangkat oleh ibu bapa agar tidak cetek ilmu dalam hal untuk mendidik anak dengan ilmu yang mencukupi supaya anak-anak terhindar daripada anasir-anasir negatif yang akan menconteng arang ke muka mereka seperti melahirkan anak luar nikah. Perkahwinan menurut Islam adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban antara kedua-dua mereka. Dalam erti kata lain, perkahwinan adalah satu ikatan lahir di antara dua orang lelaki dan perempuan untuk hidup bersama di dalam sebuah rumah tangga di samping melahirkan zuriat untuk generasi akan datang, mengikut batas-batas hak dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak. Jelas di sini menunjukkan bahawa perkahwinan bukanlah satu perkara yang boleh dilakukan dengan sambil lewa dan memerlukan kemampuan tanggungjawab beserta nawaitu dalam diri untuk mengerjakan ibadah ini agar tidak menopang dagu di kemudian hari. Hakikatnya, pandangan terhadap isu ini berbeza-beza bagi sesetengah pihak kerana sebahagian mereka berpendapat bahawa masalah boleh dicapai melalui perkahwinan bawah umur dan begitu juga sebaliknya. Terdapat sebahagian yang merasakan bahawa perkahwinan bawah umur hanya mendatangkan mafsadah terhadap kanak-kanak yang terlibat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syairah binti Umar Asyari. Nombor matrik saya AA 210877. Saya daripada Seksyen 1 Kumpulan 7. Saya ingin mengatakan tentang pernyataan masalah.
Berdasarkan statistik yang direkodkan dari tahun 2013 hingga 2018, perkahwinan bawah umur dicatatkan sebanyak 5,823 orang di seluruh negeri Malaysia, termasuk 174 orang di Sarawak. Mengikut undang-undang, negeri untuk perkahwinan bawah umur yang digunakan ialah 18 tahun untuk lelaki dan 16 tahun untuk perempuan minimum bagi umat Islam. Bagi bukan Islam, 18 tahun lelaki dan 16 atau 17 tahun bagi perempuan. Namun begitu, bagi negeri Sabah dan Sarawak serta orang asli, tiada umur minimum untuk berkahwin. Di Malaysia, 80% perkahwinan yang melibatkan di bawah usia 18 tahun dan perkara ini terjadi atas sebab-sebab tertentu yang berlaku di kehidupan sekeliling kanak-kanak tersebut. Dalam hal ini, semua rakyat pada umumnya telah jelas bahawa 13 tahun hingga 18 tahun masih bergelar seorang pelajar. Oleh itu, sebagai seorang pelajar yang normal, mereka sepatutnya menjalani kehidupan yang menyiapkan kerja sekolah, belajar, menyertai pelbagai aktiviti berkaitan sekolah. Mereka tidak sepatutnya melibatkan diri dalam perkahwinan berikut. Kebanyakan ibu bapa membenarkan anak-anak untuk berkahwin atas alasan mengelakkan zina dan mengikut setiap kehendak dan permintaan anak-anak mereka. Oleh itu, perkahwinan di bawah umur haruslah diharamkan agar dapat menjamin masa depan kanak-kanak yang teraniaya oleh ibu bapa yang tidak bertanggungjawab. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian kami. Kajian kami bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa UTM terhadap perkahwinan bawah umur dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Objektif pertama ialah untuk meneliti mengenai cabaran yang bakal dihadapi oleh pasangan kahwin muda. Yang kedua, mengetahui risiko terhadap kesihatan pasangan yang berkahwin muda. Yang ketiga, mengkaji faktor-faktor yang mendorong masyarakat pada hari ini untuk mengamalkan konsep kahwin muda. Sekian, terima kasih daripada saya. Demografi responden bagi jantina sebanyak 38 orang, iaitu 63.3% daripada 60 orang responden merupakan pelajar perempuan dan 22 orang, iaitu 36.7% daripada 60 orang responden merupakan pelajar lelaki. Dari segi bangsa responden, sebanyak 57 orang merangkumi 95% responden merupakan pelajar Melayu, baki responden iaitu 5% merupakan pelajar daripada lain-lain bangsa. Dari sudut agama sebanyak 58 orang, iaitu 96.7% responden merupakan pelajar yang beragama Islam dan baki responden adalah dari agama Hindu dan juga Buddha. Untuk aspek umur, sebanyak 57 orang, iaitu 95% responden berumur antara 18 hingga 20 tahun dan seorang daripada responden berumur antara 24 hingga 26 tahun mewakili 1.7% dan baki adalah berumur 21 hingga 23 tahun. Fakulti, sebanyak 43 orang daripada responden adalah dari pusat pengajian diploma, 13.3% adalah pelajar fakulti FSKTM dan seorang responden adalah pelajar dari fakulti teknologi kejuruteraan dan berbaki 14% daripada fakulti yang lain. Sebanyak 55 orang, iaitu 91.7% responden adalah pelajar diploma dan satu responden adalah pelajar doktor falsafah dan 6.6% adalah pelajar dari sarjana dan sarjana muda. Sebanyak 47 orang, iaitu 78.3% responden merupakan pelajar yang berada di dalam tahun 1 pengajian, 16.7% pelajar tahun 2 dan 5% dari responden merupakan pelajar yang berada di dalam tahun pengajian 3 dan 4. Bermula dengan bahagian B, iaitu faktor yang mendorong perkahwinan bawah umur. Bagi soalan pertama, iaitu media sosial mendorong kepada perkahwinan bawah umur. Sebanyak 23 orang responden setuju dan 1 orang responden sangat tidak setuju. Bagi soalan yang kedua, iaitu pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan mendorong kepada perkahwinan bawah umur. Sebanyak 31 orang responden sangat setuju dan tiada responden yang tidak setuju. Manakala bagi soalan yang ketiga, keyakinan ibu bapa bahawa anak gadis akan dilindungi suami sebaik sahaja berumah tangga. Sebanyak 23 orang responden tidak sepasti, manakala bagi responden yang tidak setuju sebanyak 2 orang. Bagi soalan yang keempat, iaitu keluarga tidak mampu untuk menyara keluarga dan memaksa anak berkahwin awal. Sebanyak 19 orang responden setuju dan 5 orang responden sangat tidak setuju. Bagi soalan yang kelima, iaitu undang-undang kerajaan membenarkan perkahwinan bawah umur. Sebanyak 16 orang responden tidak pasti dan 7 orang responden tidak setuju. Seterusnya, bagi soalan yang keenam, iaitu stigma masyarakat menyumbang kepada perkahwinan bawah umur.
Sebanyak 24 orang responden tidak pasti dan 2 orang responden sangat tidak setuju. Bagi soalan yang ketujuh, kanak-kanak perlu mengetahui hak sebagai wanita dan kesihatan reproduktif. Sebanyak 28 orang responden sangat setuju dan 1 orang responden sangat tidak setuju. Bagi soalan 8, iaitu budaya dan adat rasam adat Melayu mendorong kepada perkahwinan bawah umur. Sebanyak 23 orang lagi tidak pasti, manakala 2 orang tidak setuju. Bagi soalan yang ke-9, iaitu remaja kurang berminat untuk meneruskan pengajian dan ingin berumah tangga. Sebanyak 24 orang responden sangat setuju dan 1 orang responden sangat tidak setuju. Bagi soalan yang ke-10, iaitu ketelanjuran kanak-kanak menyebabkan perkahwinan muda bagi menutup maruah diri dan keluarga. Seramai 32 orang responden sangat setuju, manakala 2 orang responden sangat tidak setuju. Terima kasih Azrin. Sekarang saya akan melanjutkan dengan bahagian saya, bahagian C, kesan perkahwinan bawah umur terhadap kanak-kanak. Bagi soalan 1, perkahwinan pada usia muda menyebabkan gangguan kesihatan mental dan fizikal. 27 sangat setuju, iaitu 45%, dan 1 orang responden yang sangat tidak setuju, 1.7%. Bagi soalan 2, kehamilan ketika usia muda mendatangkan risiko kepada ibu dan anak dalam kandungan. 30 orang sangat setuju, 20%, dan 3 responden tidak setuju. Bagi soalan 3, perkahwinan bawah umur memberi kesan terhadap reproduktif remaja. 29 orang sangat setuju, 48.3%, dan 2 responden sangat tidak setuju, 3.3%. Bagi soalan 4, remaja bawah umur tidak mempunyai mental dan fizikal yang kuat. 28 orang, 46.7% sangat setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Bagi soalan 5, pasangan usia muda cenderung untuk mencederakan diri sendiri. 23 orang, 38.3% sangat setuju, dan hanya 1.4% sangat tidak setuju. Bagi soalan 6, pasangan usia muda masih tidak tahu mengawal emosi. 32 orang, 53.3% sangat setuju, dan tiada responden yang sangat tidak setuju. Bagi soalan 7, remaja yang berkahwin pada usia muda terdedah kepada penyakit kemurangan dan keresahan. 30 orang sangat setuju dan tiada responden yang tidak setuju. Bagi soalan 8, remaja bawah umur terdedah kepada risiko mendapat jangkitan HIV dan AIDS. 20 orang sangat setuju, 33.3%, dan 2 responden sangat tidak setuju, 3.3%. Bagi soalan 9, sistem daya tahan kanak-kanak atau remaja bawah umur adalah rapuh berbanding wanita dewasa. 27 orang, 45% bersetuju, dan 3 orang sangat tidak setuju. Bagi soalan 10, perkahwinan bawah umur akan menyumbang kepada peningkatan kes kepanasan rumah tangga atau penderaan. 30 orang yang sangat setuju, 50%, dan 3 orang yang sangat tidak setuju. Itu saja daripada saya. Terima kasih Adin. Bagi bahagian D pula, iaitu langkah mengatasi isu perkahwinan muda. Soalan 1, meningkatkan kesedaran masyarakat tentang perkahwinan kanak-kanak melalui pendidikan telah merekodkan sejumlah 35 orang atau 58.3% responden sangat setuju dan 0 orang atau 0% responden sangat tidak bersetuju. Bagi soalan 2, menaikkan had umur minimum perkahwinan di Malaysia telah mencatatkan 34 orang ataupun 56.7% responden sangat setuju dan juga 0 orang atau 0% responden sangat tidak bersetuju. Soalan 3, menyediakan perkhidmatan kesihatan reproduktif diri yang mesra kanak-kanak dan juga remaja lelaki dan perempuan telah merekodkan sebanyak 50.5% ataupun 33 orang responden sangat bersetuju
dan juga 0% atau 0 orang responden sangat tidak setuju. Bagi soalan 4, menawarkan pendidikan, latihan teknikal dan vocational, TVET dan kemahiran kepada kanak-kanak yang tercicir daripada pendidikan telah merekodkan 36 orang ataupun 60% responden sangat setuju dan juga 0 orang atau 0% responden sangat tidak setuju. Bagi soalan 5, mengadakan program khusus untuk membendung masalah perkahwinan muda telah mencatatkan 38 orang ataupun 63.3% responden sangat setuju dan tiada orang ataupun 0% responden sangat tidak setuju. Bagi soalan 6, memberi pendedahan awal kepada golongan muda tentang kesan perkahwinan bawah umur pula telah mencatatkan 39 orang ataupun 65% responden sangat setuju dan tiada orang responden sangat tidak setuju. Soalan 7 pula, iaitu mengharamkan perkahwinan bawah umur, telah dicatatkan bahawa 24 orang dan nilai peratusannya pula ialah 40% responden sangat bersetuju dan hanya 2 orang sahaja iaitu 3.3% responden sangat tidak setuju. Soalan 8, melengkapkan diri dengan pengetahuan agama telah mencatatkan seramai 40 orang sangat setuju iaitu jumlah peratusannya 66.7% dan 0 orang sangat tidak setuju. Soalan 9, mengadakan bengkel kemahiran keibubapaan mengenai pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif telah merekodkan 36 orang sangat setuju bersamaan 60% dan tiada orang sangat tidak setuju iaitu 0%. Soalan terakhir, melaksanakan rancangan advokasi dan komunikasi dengan pelbagai sektor kerajaan dan NGO dan ini telah mencatatkan sebanyak 35 orang yang sangat bersetuju bersamaan jumlah peratusannya 58.3% dan 0 orang yang sangat tidak setuju iaitu 0%. Antara cabaran yang bakal dihadapi oleh pasangan muda adalah yang pertama, kehadiran anak dalam situasi yang belum bersedia. Contohnya, majoriti pasangan muda masih belum mempunyai kewangan yang stabil. Yang kedua, pasangan muda masih kurang matang. Pasangan yang berkahwin pada usia muda masih belum dilengkapi dengan pengurusan emosi, mental dan fizikal yang baik. Yang ketiga, rentetan dari kelemahan mengawal emosi, hubungan antara dan komunikasi antara pasangan akan menjadi renggang. Risiko terhadap kesihatan bagi pasangan kahwin muda. Yang pertama, kehamilan awal berlaku di mana tubuh seseorang itu masih belum bersedia untuk mengandungkan anak atau melahirkan zuriat. Yang kedua, keganasan rumah tangga. Suami lebih terdorong untuk bertindak ganas disebabkan pengurusan emosi yang lemah. Yang ketiga, suami juga lebih terdorong untuk melakukan poligami kerana kebanyakan pasangan di usia muda tidak memikirkan sesuatu dalam tempoh jangka panjang. Terdapat 3 faktor yang mendorong masyarakat pada hari ini bagi mengamalkan perkahwinan muda. Yang pertama, pergaulan bebas merupakan penyumbang utama bagi perkahwinan di usia muda ini. Kebanyakan dari mereka berkahwin disebabkan kehamilan yang berlaku pada usia muda. Yang kedua, ibu bapa khawatir anak mereka tidak mempunyai jodoh. Disebabkan itu, mereka mengahwinkan anak mereka dengan sesiapa sahaja. Yang ketiga, kesempitan hidup. Mereka yang mengalami kemiskinan dan juga kesempitan hidup beranggapan dengan berkahwin pada usia muda dapat mengurangkan kos dan bebanan yang berada dalam keluarga, tetapi sebaliknya. Akhir kata, bagi menutup pembentangan ini, dapat disimpulkan bahawa perkahwinan bawah umur yang sering menjadi trend atau semakin popular melonjak naik pada zaman ini disebabkan kurangnya peranan, matlamat dan perhatian daripada pelbagai pihak
dari sudut pandangan ibu bapa, pihak kerajaan dan juga diri remaja itu sendiri. Tindakan sewajarnya yang harus dilakukan dan disegerakan ialah setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing, terutamanya remaja itu sendiri perlu memperkukuhkan dahulu jati diri dan juga memperbanyakkan lagi ilmu agar kes perkahwinan bawah umur ini dapat dibendung dan tidak berulang lagi bagi masa yang akan datang demi kesenangan semua pihak. Sekian daripada kumpulan kami, itu sahaja. Terima kasih.